Allah merahsiakan kematian kita itu pada 3 perkara. Catatlah poin-poin belakang saya bagi ni. Apa? Yang pertama, Allah merahsiakan bila kita mati. Tak ada siapa tahu. Bila ni apa? Bila ni umur berapa? Tapi kebanyakannya Rasulullah menyebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70 je kebanyakannya. Itulah angkat tangan yang berada pada iddah itu 60 hingga 70. Angkat tangan. 70 lebih pun angkat tangan. Masya Allah. Ni ponok ni semua ni angkat tangan belakang. Kamulah bakal jenazah. Jangan marah, betul tak saya kata? Yes. Bila umur, bila juga hari kamu mati, hari apa kamu tak tahu, tarikh bila kamu tak tahu. Yang penting kita nak mintalah husnul khatimah itu pada hari Jumaat ataupun pada bulan puasa kita mati. Dan Allah merahsiakan kematianmu juga tentang bagaimana cara kamu mati. Kamu tak tahu mati atas lembu raya pelah ke, mati tengah balik masjid dilanggar orang ke, tak ada siapa tahu. Itu rahsia Allah. Dan yang kemuncaknya, mati kita boleh ngucap ke dak, siapa pun tak tahu. Yang ketiga, Allah merahsiakan kematian kita tentang tempat kita mati di mana. Jangan kamu sedar kamu orang Jitra mati di Jitra. Tidak. Kadang-kadang pergi umrah mati Mekah, tak nak Mekah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah meletakkan kita di tempat yang sebegini cantik. Tempat kita duduk ni adalah rumah Allah, yang mana statusnya, kalau kamu tengok WhatsApp, dia buat profile status kita pun pada ketika ini ialah taman syurga, Raudhatun min riyadil jannah. Siapa yang membuat status itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu ke taman syurga, kata Rasulullah, kamu singgah sekejap. Sahabat tanya, madza riyadul jannah ya Rasulullah? Di mana taman syurga itu? Maka Rasulullah menjawab, majlis ilmu. Satu. Tambah-tambah pada waktu maghrib ini begitu sibuk manusia, kamu boleh pilih ke masjid sebagai destinasimu. Dan ni yang saya ucapkan. Tengok jalan raya tuan-tuan bertali arus kereta. Tengoklah kalau tak percaya depan masjid ni waktu maghrib. Tengok kedai makan tak cukup kursi ni masa ni. Cuba pergi tengok. Tengok pasar raya tak ada parking masa ni. Kaki berita tunggu TV pukul 8. Nak tengok pilihan raya Johor, macam-macam nak tengok berita. Kaki pancing ikan tengah makan ni masa ni. Cuba pergi mancing kalau tak percaya. Ikan puyuh ke, ikan laut ke, suka ni masa ni ikan tengah makan ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tinggal itu semua boleh mari ke masjid yang mulia ini. Ini petanda awal, kata ulama, kamu akan menemui husnul khatimah, InsyaAllah. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih hidup. Depan saya ni ada nyawa belaka lagi. Ketahuilah kamu bahawa nyawa kamu itu adalah pinjaman yang anytime yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik. Dan ketahuilah kamu bahawa pada ketika ini adalah musim kematian, COVID-19. Hari-hari kita tengok dalam telefon ni orang mati. Kat Jitra ni berapa ramai mati disebabkan COVID-19, tapi kita tidak terpilih lagi. Tapi jangan sedar hati bahawa nombor-nombor kematian itu sudah berada dalam poket kamu. Ada nombor belakang dah ni, cuma tak nyala panggil lagi. Kalau pergi nak bayar saman, kalau pergi pejabat pos, kita ambil nombor, duduk atas kursi tunggu. Nombor tu akan nyala, tunggu. Kalau nyala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh nak tangguh dah walaupun sesaat. Jadi kita masih ada umur.
kita alhamdulillah tak kena COVID dan kita alhamdulillah hidup lagi, maka malam ni saya nak dengar kamu syukur pada Allah, sebutlah alhamdulillah. Tu baru orang berterima kasih. Jadi saya nak tanya depan saya pada malam ini, tolong angkat tangan siapa yang pernah duduk di pusat kuarantin. Dia kena COVID satu ketika dulu, angkat tangan. Satu. Tak angkat tangan kena pula, tengoklah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Muslimat 6. Yes. Saya ucap tahniah kepada kamu yang pernah kena COVID-19, duduk di pusat kuarantin. Ketahuilah kamu sudah berada di tempat kematian. Tiba-tiba kamu terlepas balik, sembuh dengan izin Allah, maka kamu mari cari Tuhan di Masjid Syarifah Fatimah ni. Kamulah akan mendapat husnul khatimah, dan kamulah orang yang mengenang budi Allah. Berapa ramai yang keluar daripada pusat kuarantin, masa ni duduk kedai makan lagi, masa ni duduk atas highway lagi, tak baca lagi mesej yang Allah hantar pada dia. Sebab tu Tuhan hantar Omicron tu, nak suruh mikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya masuk ke masjid ini tak silap 10 tahun yang lalu, dan saya tengok kehadiran di masjid ini memberangsangkan, dan saya tengok hampir orang yang sama 10 tahun dulu, cuma berubahnya. Ni saya perasan ni, saya ceramah dulu tu, duduk sah depan ni, hok berubah-berubah ni, orang yang sama, orang baru jarang bertambah di masjid ni, terutama anak muda tak nak masjid. Depan saya ini geng pencing, tolong angkat tangan. 60 lebih. Angkat tinggi-tinggi, malu apanya. Masya Allah, 1/2 geng-geng pencing. Muslimat sebelah kanan saya ni 95% geng-geng monopol belakang. Betul tak tidak? Yes. Saya terlalu merindui negeri Kedah ni. Sebab saya dulu tuan-tuan, tempat saya belajar adalah Ibdah tu. Tempat saya makan di sini. Tapi tuan-tuan tak kenal, masa tu saya tak masuk TV lagi, saya tak jadi cikgu lagi. Saya balik Mesir sekali dengan SU, dia jadi SU di sini. Saya masuk KPLI Ibdah tu, jadi cikgu. 10 tahun saya mengajar di Kedah. Kadang-kadang dalam TV pun saya cakap Kedah pada masa tu. Tanyalah ustaz. Cuma saya 3 orang tarik diri daripada guru saya. Sekelas dengan saya Ustaz Aminuddin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Kedah tu. Sekelas dengan saya tu, dia tarik diri jadi Timbalan Mufti, saya tarik diri jadi Tok Bomo. Alhamdulillah, masing-masing kerjaya dan berjaya. Alhamdulillah. Saya sempatlah mengajar di Kubah Kedah selama 10 tahun. Apabila saya mengajar, pada ketika itu saya ingat lagi, warga Kedah dan seluruh negara pergi bawa air jampi di sekolah saya, penuh padang bola sekolah, suruh jampi air. Nak jadi ustaz lagu mana? Orang pergi cari di sekolah. Cikgu besar pula perempuan. Kalau cikgu besar perempuan, aku panggil saya, ustaz, kalau kita ni pasal apa ramai sangat orang mari ni, nak berubat dengan ustaz. Ustaz sekolah tak boleh buat berubat. Saya bukan panggil dia, cikgu dah dia mari. Saya kata apa? Perlu pengarah JPM panggil saya, ustaz, saya nak tanyalah, ustaz nak jadi Tok Bomo ke nak jadi cikgu? Kalau kira beli dalam masa mani tu, nak kerja naik kelak kau tak jadi cikgu. Hari-hari cikgu main bola tu dah. Maka saya korbankan jawatan saya. Masa tu saya liji 44 dah. Saya tarik diri, saya ceburi diri dalam perubatan Islam, kerana ilmu yang saya belajar ini bagi saya adalah fardu kifayah. Mengajar semua orang boleh mengajar. Ilmu perubatan Islam ni, kalau ada orang Islam di kampung kamu, taman kamu yang sakit, pergi ke Ketik Sian, jumpa tokoh Hindu, semua berdosa sebab tak mengaji ilmu ni. Maka saya hadir pada malam ni tidak lain dan tidak bukan untuk mengijazahkan ayat-ayat rawatan biar jadi ubat.
Terutama musim-musim mati ni, terutama musim-musim vaksin ini, kita guna vaksin yang tak pernah luput dulu, kini dan selamanya. Ayat Quran daripada langit itu biar mengalir dalam tubuh badan kita. Kerana dua vaksin yang hebat ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu biar ada dalam tubuh badan kamu. Ini vaksin yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya terdengar Tok Imam baca doa yang begitu cantik. Mana Tok Imam? Saya tak ada nampak muka dia. Ada Tok Imam duduk dalam. Bagus Tok Imam, bacaan yang cukup sempurna. Pemekah dah saya rasa duduk tadi baca. Tok Imam baca apa tadi? Satu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apa ni? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesudahan hidupku dengan sebaik-baik kesudahan, dan jangan kau akhiri hidupku dengan sejahat-jahat pengakhiran. Saya nak tafsir pada malam ini doa ni. Sebab tu Imam baca, biar kamu yang mengaminkan itu tahu apa dia doa ni. Ini namanya doa untuk mendapat husnul khatimah. Husnu berarti baik, khatimah berarti penutup hidup yang baik. Lawannya apa? Su'ul khatimah. Su'u berarti jahat, khatimah berarti penutup hidup yang buruk dan jahat. Kita tak nak. Dan doa ni bacalah tuan-tuan, kalau kamu tak nak mati COVID-19, doa ni adalah senjata kita. Kerana orang yang mati COVID-19, kamu tengoklah bagaimana pengurusan jenazahnya. Ada anak cucu boleh waktu dalam kubur. Berapa ratus orang semayang. Yes, ada yang mengatakan mati syahid, dan Tuhan pilih nak buat macam mana. Kalau boleh kita nak elok. Dan husnul khatimah ini ulama membahagikannya kepada dua. Apa? Yang pertama kata ulama, kamu makin tua makin rajin buat ibadat, kerana tuamu itu adalah pengakhiran hidupmu. Tua adalah akhir hidup kita dah. Nasihat saya, tua-tua ni padan-padanlah kerja dunia. Tak dan dah. Dunia ni akan dan pada orang muda sebab dia kuat. Kalau umur 60 pencing, kita duk jual pasar malam lagi, kita duk bawa kereta sewa lagi, maka kamulah orang yang rugi. Masjid kamu tak mari, duk kerja dunia, kamu tak kaya dah. Kalau umur 60 kamu tak kaya lagi. Apa? Makin tua makin rajin buat ibadat. Tapi berapa ramai yang kita temui makin tua makin malas buat ibadat. Ni su'ul khatimah dah ni. Mudanya hebat, mudanya Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Guru Quran, mari hari tua semayang tak nak, baca Quran tak nak. Na'udzubillah, kita tak nak ni tua jenis ni. Kita nak tua yang lagu mana? Biarlah masa muda kita jahil pun, hari tua kita mari masjid mencari Allah, mencari ilmu. Ni bekal tua dan bekal kubur kita. Saya tahu depan saya masa muda hebat-hebat belaka ni. Mungkin semayang 5 waktu pun tak berapa cukup. Masa muda bukan lah ni. Puasa pun kadang-kadang tak berapa cukup. Tapi tak apa, tu masa jahiliah. Hari tua marilah kita ke masjid ni. Muslimat belah kanan saya ni, tolong jawab soalan saya boleh? Malam ni saya tengok kamu pakai tudung, pakai kain kano comel. Adakah kamu ingat muslimat? Kamu sekolah Melayu tahun 60-an, 70-an. Adakah pakai tudung? Tolong jawab. Jawab pakai tudung ke tak? Dah lah tak pakai tudung, pakai apa masa tu? Skirt dia kata, bukan saya kata. Skirt tu belah dah tepi. Lah, suami kamu berkenan kamu dulu sebab tengok betismu putih lah pakai skirt. Lah ni dah 40 cucu dah sebab skirt masa jahiliah. Tak apalah.
Tu saya nak baca asal usul fail lah kau di sekolah Melayu masa tu. Ustazah pakai skah je masa tu, tak? Tahun 70-an. Ingat tak? Yes, bukan saya cakap bohong. Walaupun saya bukan di zaman itu, saya tengok dalam gambar guru-guru lama, cikgu besar balik Mesir pun pakai skah. Trend pada masa tu. Tak apa, yang berlalu biarlah dia berlalu. Tuhan tak heran dengan dosa sebesar mana kamu lakukan sekalipun. Yang Tuhan heran, kenapa kamu tak nak taubat? Pada malam ni kita baca doa ni ramai-ramai. Satu, su'ul khatimah. Yang kedua ialah kita mati di tempat-tempat yang baik. Kita mati pada hari dan bulan yang baik. Kita mati boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ini adalah husnul khatimah, kemuncaknya. Siapa depan saya boleh garanti dia nak mati boleh mengucap? Cuba angkat tangan. Jangan main-main dengan mengucap masa nak mati ni tuan-tuan. Kerana dia tak kira hafalan, dia kira amalan kamu masa hidup. Andai kata amalan kamu waktu maghrib di sinilah destinasimu, mencari ilmu, mencari sepatah 2 ayat Quran di masjid ini, maka kamu lancar mengucap. Andai kata destinasimu pada ketika ini duduk di tempat-tempat yang tidak elok, maka boleh mengkelukan lidah kamu ketika mana nak mengucap. Ingat. Tak tangan kanan kat dada kiri. Ikut saya baca doa. Tarik nafas sekali. Pejam mata. Kata dalam hati macam mana saya kata, ya Allah ya Tuhanku. Sebut, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua, makin rajin untuk beribadah ya Allah. Dan matikanlah aku dengan husnul khatimah. Boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ikut saya baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa bil iman wa bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan Engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku makin tua, makin rajin beribadah ya Allah. Jangan kau nyanyokkan aku ya Allah, dan berilah aku kematian yang baik. Berilah lidahku ringan untuk menyebut 2 kalimah syahadah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu ubat, tak ada jual di farmasi, tak ada jual di hospital. Ubat ni bacalah setiap kali lepas sembahyang. Pada malam ini saya nak tengok manusia yang paling tua pada malam ini. Saya nak cari. Tak payah angkat tangan, saya tengok, saya tahu. Saya tak berumur. Berapa dah umur? 70? 78. Masya Allah. Satu.
kat tiang tu belakang. Berapa umur je? 60 berapa? Nah, tu bawah kipas, bawah TV tu. Nah, 69 dekat-dekat dah saya tunjuk ni, dekat kursi kuning tu. Berapa umur je? 48 84 68 sebelah dia tu 67 dekat-dekat saya tunjuk ni. Dia duduk tempat sama, dia cari tiang, cari dinding tu saya tahu. Dia berapa umur? 73. Saya bersiri sebelah tu ni berapa umur ni? 86 76 Masya Allah. Sebelum baru lagi 60 berapa? 65. Ni muslimah seorang ni berapa umur? 66. Masya Allah. Duk cari lagi ni, tak ada lagi orang 80 ni. Depan ni muda-muda belakang ni. Siapa 80 lebih angkat tangan? Ada tak? Saya tak nampak duk belah-belah tiang tu yang 80 lebih. Tak ada. Saya nak tanya, pergi ke mana pokok ni tak mari masjid? Tolong jawab, pergi ke mana? Yes, kubur belakang dah. Yang paling tua 78 tak? Masya Allah. Wahai grup-grup 70-an, berhati-hatilah kamu, kerana umurmu sudah tidak panjang. Ada adabnya lah. Dan kadang-kadang orang mati ni orang muda dulu. Tapi apa? Nak cerita, berhati-hatilah kamu. Tapi jangan kamu sedih, kerana tua bukan syarat untuk mati. Dan saya ucapkan tahniah kepada orang yang saya tunjuk, 56 orang, 70 lebih tadi, 60 lebih tadi. InsyaAllah kamulah bakal mendapat husnul khatimah. Kerana pada waktu ini kamu adalah tetamu yang regular customer di masjid Syarifah Fatimah ni. Muka ni lah dulu 10 tahun saya mari pun puan-puan ni lah duduk depan. Mudah-mudahan Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah merahsiakan kematian kita itu pada 3 perkara. Catatlah poin-poin belakang saya bagi ni. Apa? Yang pertama, Allah merahsiakan bila kita mati. Tak ada siapa tahu. Bila ni apa? Bila ni umur berapa? Tapi kebanyakannya Rasulullah menyebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70 je kebanyakannya. Itulah angkat tangan yang berada pada iddah itu 60 hingga 70. Angkat tangan. 70 lebih pun angkat tangan. Masya Allah. Ni ponok ni semua ni angkat tangan belakang. Kamulah bakal jenazah. Jangan marah, betul tak saya kata? Yes. Bila umur, bila juga hari kamu mati, hari apa kamu tak tahu, tarikh bila kamu tak tahu. Yang penting kita nak mintalah husnul khatimah itu pada hari Jumaat ataupun pada bulan puasa kita mati. Dan Allah merahsiakan kematianmu juga tentang bagaimana cara kamu mati. Kamu tak tahu mati atas lembu raya pelah ke, mati tengah balik masjid dilanggar orang ke, tak ada siapa tahu. Itu rahsia Allah. Dan yang kemuncaknya, mati kita boleh ngucap ke dak, siapa pun tak tahu. Yang ketiga, Allah merahsiakan kematian kita tentang tempat kita mati di mana. Jangan kamu sedakkan orang Jitra mati di Jitra. Tidak. Kadang-kadang pergi umrah mati Mekah, tak nak Mekah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita dah baca doa beramai-ramai supaya kita mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melekat catat dalam diary kita, ya Allah, orang ni pun nak minta husnul khatimah. Tolong bagi pada dia, ya Allah, husnul khatimah. Insya-Allah yang penting kita minta, kerja beri adalah Allah. Terutamanya sekali lagi saya ulang, kita sekarang ni di musim COVID-19, musim bahaya. Kita nak tubik mana-mana pun ada SOP. Nak masuk masjid pun ada SOP. Cuba tengok luar pintu tu, banyak hal kena buat situ tu. Pintu tutup habis ni.
Saya mula-mula sapa pitun ni tutup, pitun ni tutup, cari mana lubang masuk, jumpa sini dan jumpa tempat tulis nama, hand sanitizer tu kena buat tu SOP tu. Dan pada malam ini saya nak ijazahkan satu benda kepada anda. Pakai mask tu kalau boleh, baca doa ni. Biar kita orang Islam ni pakai mask lain dengan orang luar. Cina, India kat luar tu pun pakai mask, tapi dia tak dapat pahala. Kita orang Islam ni pakai mask pun pakai, pahala kita boleh. Mask yang kita pakai tu kita buang dalam tong sampah, doa yang kita baca tu jadi teman kita dalam kubur nanti. Dia tak burn, dia masuk dalam kubur bersama kita, dikira amalan kebajikan. Buka emas belakang, nak ajar cara pakai, cara doa, ikhtiar. Pegang emas lagu ni belakang, satu jengkal dengan mulut, nak suruh tiup ni, dia jadi tok bomo belakang. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak boleh memberi mudarat kepadaku sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi mendengar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Cukuplah hanya Allah tempat kami bertawakal. Tiada kuasa dan kudrat yang paling hebat kecuali kuasa-Mu ya Allah. Kita tarik nafas semua, tiup kat emas. Masa tiup, ya Allah ya Tuhanku, jagalah kuman Covid daripada masuk lubang hidung, lubang mulutku ya Allah. Jaga aku ya Allah dengan doa ni. Pakai mask, nak pahala pakai mask, tak di telinga kanan dulu. Pakai, nak ajar cara pakai. Kanan dulu, lepas tu baru kiri. Yes. Mask kita pakai, last sekali buang dalam tong sampah. Doa yang kita baca tu dia jadi bekas kubur kita. Cuma cara tiup tak lulus tadi. Saya nak ajar semula, lepas tu tak boleh jadi tok bomo. Saya tengok belakang tadi tiup, kuning habis kat mana. Cara nak tiup biar jadi air jampi ke apa ke, kita tarik nafas, muncungkan mulut, tiupan yang halus. Mak kita tiup dapur kayu dulu, masak air, masak nasi, api nyala, dia tiup lah ke mana? Itulah tiupan air jampi. Tarik nafas semua, emas satu tingkat dengan mulut. Okey, tiup. Tiup biar beradab. Letak kat tangan telinga kanan, letak kat telinga kiri. Boleh pahala. Ikhtiar dia panggil. Emas pun ikhtiar, doa pun ikhtiar, jasmani ikhtiar, rohani pun kita ikhtiar. Orang lelaki, alhamdulillah, hargailah telingamu. Hari ni baru kita tahu harga telinga. Kita boleh sakut ada telinga. Kalau tak ada telinga, mu nak sakut mana? Jadi orang puas tu pakai kena habis. Sekali pakai ni dia beli kot ni. Apa telinga duduk dalam duduk. Kita orang lelaki boleh guna lama emas. Orang puas pakai 2-3 kali kena kita ni. Betul tak? Sebab dia beli kot belakang ni. Kita boleh sakut sini. Tak ada telinga malam ni. Sakut malam tu ikhtiar. Satu. Ingat ada doa tadi? Cuba baca bismillahilladzi. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat dah pun hasbunallah. Yes. Nak amal doa pun biar ingat doa ni mari mana. Baru mujarab ni saya nak pakai asal usul doa ni. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah hadis daripada riwayat Tirmizi. Dia kata apabila dilanda wabak kau penyakit, baca doa ni. Yes, tu imam baca dalam kunut tadi. Comel. Hasbunallah ni mari mana? Hasbunallah ni pula cerita dia Nabi Ibrahim nak kena bakar. Apabila Nabi Ibrahim tegur Namrud, "Hei Namrud, mu sembah nak berhala tu salah." Maka Namrud kata, "Hei Ibrahim, mau berani lawan aku?" Maka ditangkap Nabi Ibrahim nak buat dalam api yang menggunung tinggi. Isya azan dulu ke? Yes, sila. Nabi Ibrahim lah. Doa kita baca tadi mari mana? Kisahnya Namrud nak bakar Nabi Ibrahim AS. Rekah ceritanya, apabila diikat dengan tali nak lambung dalam api yang menggunung tinggi, Nabi Ibrahim pada masa kena ikat tu dia kata, terbakar dah aku hari ni, habis dah riwayat aku. Tapi tiba-tiba apabila dia lambung dalam api, membolak balik Nabi Ibrahim nak jatuh dalam api itu, Nabi Ibrahim baca akan doa tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Allah mengarahkan api yang menggunung tinggi itu, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu jadi sejuk serta-merta, tolong selamat makhluk aku nama Ibrahim ini. Itu api yang menggunung tinggi, apalah sangat COVID-19 yang kita hadapi ini. Hebat tu doa tu. Amal lah. Lorak lagi mana kan? Buka emas tu, ambil kat penyakut rumah tu, belum turun tangga pakai kasut, sambil-sambil pakai tu baca doa tadi. Mereka akan jaga lubang hidung, lubang mulutmu, kata ulama. Kita baca sekali lagi boleh? Tak tangan kanan, tak ada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, jagalah diriku, keluargaku daripada COVID-19. Ya Allah ya Tuhanku, elakkanlah aku daripada wabak ini dengan keberkatan doa yang kami baca beramai-ramai pada malam ni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baca molek. Saya kata ijazah dah tu, tuan-tuan kata qabil tu. Balik amak molek. Ingat belakang dah. Mudah-mudahan. Lagi saya nak cerita juga tentang ayat yang hebat yang kita boleh buat ni. Apa ayat ni boleh jadi vaksin. Sampai bila kita nak cocok vaksin dan cocok hari ni sampai dah ketiga pun tak apa, cocok saya pun cocok, itu ikhtiar. Tapi kena ingat yang cocok pun mati ramai. Tak, tiga dah mati juga. Dah nak mati nak buat ke mana? Siapa cocok booster ni cuba angkat tangan. Nak tengok berapa orang. Alhamdulillah. Hidup pun jatuh tangan. Cocok lah. Dia panggil dah apa? Yang ketiga ni penggalak. Galak tak cocok? Dan saya tanya, galak tak? Kau ada rasa nak bini bolak kalau kau tak ada? Alhamdulillah lah. Tapi cocok lah. Bukan kena bahaya pun. Tapi ayat saya nak ijazah pada malam ini adalah ayat Nabi Ibrahim baca yang boleh menjadi ubat dan vaksin. 5 patut. Saya Alhamdulillah hari ni tuan-tuan, saya ceramah satu hari satu negeri, saya tak ada penyakit.
Walaupun saya ceramah di musim Covid, saya tak pernah kena Covid. Satu hari satu negeri saya ceramah. Tengok jadual saya semalam. Saya di kampung Kuala Lanjuk Pokok Senang semalam. Malam ni saya di sini. Malam esok saya di Pasir Putih. Mana Pasir Putih? Kelantan. Malam lusa saya di Pulau Pinang. Patut malam ni lepas ceramah ni saya duduk main ke Bukit Gering ni. Lepas ceramah baru balik Kelantan ni. Lusa naik Pinang balik. Tapi alhamdulillah saya tak ada penyakit. Jiran-jiran saya semua kena COVID-19, 98% saya anak-anak alhamdulillah jauh daripada penyakit itu. Sampai orang telefon tanya, "Ustaz, duk makan ubat akar kayu gapo tak kena Covid ni?" Saya duk amal ayat ni je, 5 patah, bukan 5 ayat. 5 ayat mu tak ingat, nama bini pun mu tak ingat. Nama ayat ni 5 patah je. Kita pakat baca ramai-ramai, minta dengan Allah, boleh. Dan kata ulama, siapa baca ayat ni juga ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik dan dia mati bukan sebab penyakit. Boleh pahala ni ubat ni. Kalau kamu telan ubat hospital tu, masuk tandas jadi air kecing. Kalau ni kamu baca, menjadi simpanan pahala dalam kuburmu suatu hari nanti. Pahala yang besar. Nak kata nak? Kalau nak, ada beberapa syarat. Nak ijazah ni bukan mudah. Yang pertama, buka emas sekejap. Sekejap je nak tengok bibir baca. Biarlah rongok gigi tak ada pun, buka dulu sekejap. Dan yang kedua, saya pergi ceramah mana pun, nak ijazah lebih berkat. Saya bukan ada dalam telefon, saya bukan ada dalam YouTube, dalam TikTok, saya bukan duduk dalam TV. Saya berdepan dengan anda. Hak ni ijazah paling berkesan. Hak saya duduk bui dalam telefon tu boleh juga. Hak tu dia panggil khasah, umum. Hak ni khususiyah. Hak tu amat, hak ni khasah. Jadi nak lebih berkat, saya pergi ceramah mana pun, tuan-tuan tahu kalau saya ceramah, saya bawa kitab saya ni, Aku Sakit Allah Penyembuh, yang mana dalam ni ada ayat-ayat penyembuhan sakit lutut, sakit kepala, mata kelabu, darah tinggi, cimani jantung. Dan ayat kita nak baca malam ni adalah ayat di kulit buku atas ni. Kalau mana ada lepas saya kata ijazah tu peluk buku, bukan peluk saya, peluk buku ilmu-ilmu dalam ni. Tanda kamu terima mengalir dan darah dagingmu sebagai berkat tubuhmu suatu hari nanti bila anak cucu baca. Siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Bukan mahal apa, saya nak bagi free, saya pun cetak. Satu ni 30 je. Saya tahu mari masjid tak bawa duit, saya bagi tempoh 10 tahun bayar. Lillahi ta'ala, saya bukan mari nak nego, nak ilmu. Ada nombor akaun dalam ni. Dan 10 tahun ada duit bayar. Musim ni jangan bayar lagi, tak ada duit musim Covid ni. Nanti ekonomi okey, mu bayarlah. Siapa nak angkat tangan, habis-habislah, ada 40 biji je. Saya bukan nak nego, saya nak bagi ilmu. Takut lupa kita tua-tua belakang. Habis siapa nak satu? Sebelah depan ni. Habis-habislah, tak ada. Bayar lepas ni tak boleh. Kalau dah bawa duit jangan bayar sekarang, bayar di kaunter insyaAllah. Akil letak tangan kanan kat dada kiri. Ada lagi buku habis dah? Gila, habis dah. Asyiklah tak dapat. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Bergema. Tengok di kulit buku ayat atas sekali tu, warna kuning tu, bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit ni, penyakit apa kamu ada sekarang, muntahkan penyakit itu ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Ya Allah.
Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, campurkanlah vaksin langit dalam darah dagingku, ya Allah, untuk melawan segala wabak, terutamanya COVID-19 ni yang paling. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabiltu. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala qabiltu. Saya terima untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar. Peluk buku tu dada, ayat-ayat Quran tu hafal molek. Kamu dah bertalaki dengan saya, bekal kuburmu tu ingat molek. Dan mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ceramah dah 1 jam lebih. Rasa lama kau sekejap? Kejap aja. Kalau mana jawab lama, tunggu kamu ada saka, kita berubat lepas ni. Dan ada soalan nak tanya, boleh? Sila jika ada. Dan soalan yang dihantar kepada saya melalui telefon, saya nak baca ni, ada ni. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan untuk penceramah malam ni. Minta tolong sampaikan soalan akhir kuliah, boleh? Amalan untuk elakkan sihir pemisah. Amalan untuk berubat jika terkena sihir pemisah. Yes, 9 sihir, ada 9 jenis sihir. Ingat, ada 9 jenis sihir. Dan salah satu daripada 9 itu dinamakan sihir tafriq, perceraian. Rupa-rupanya ada kerja iblis nak suruh manusia ni bercerai. Siapa yang in charge kementerian tu? Iblis yang bernama Dasin, D-A-S-I-N. Dasin ni kerja dia nak suruh menceraikan suami isteri. Sebab tu anak cucu kita baru je kahwin, nak cerai dah. Tengok panas, cakap sikit nak marah, ada iblis campur tangan tu. Jangan kata orang muda baru ni jumpa saya, suami umur 78, isteri umur 77, nak cerai dah, cucu 80. Nak pergi mana? Husnul khatimah kata. Apa nak cerai? Oh, bini saya tak boleh tengok saya Ustaz. Saya tidur atas katil, dia masuk bawah katil. Saya bukan apa Ustaz, sejuk malam-malam, bukan saya nak apa pun, nak suruh peluk saya kecil manis dah. Tapi bini saya lari saya. Tanya bini, pasal apa kamu lari? Ustaz, saya tak boleh tengok suami saya macam monyet. Dia kata-kata depan suami dia, semua monyet, kejut suami dia. Monyet aku, dia kata. Dan saya sekat nikah dengan dia ni Ustaz, hari-hari kena tindih tidur. Tahu kena tindih? Orang zaman-zaman dulu bangun, tengah malam kena tindih. Tidur je kena tindih, tidur je kena tindih. Duduk depan saya kata pada isteri dia, kata makcik tubik kejap, saya nak cakap dengan suami. Boleh? Dia bercakap. Tuan, saya tanya dia, isteri mengadu pada saya tadi, dia tengok tuan macam monyet. Ya, saya dengar Ustaz. Lepas tu dia kata tiap-tiap malam kena tindih, tidur dalam gelap. Saya kata siapa tindih sebenarnya? Jin kamu? Dia kata saya Ustaz tindih. Suami dia tindih dia. Ceritanya tidur dalam gelap. Gak kawan ni duk tuduh jin tindih, padahal suami dia tindih. Lepas tu saya pun panggil, bagi tahu suami dia, bola buat macam tu, siang kat dia. Duduk 2 minggu lepas tu, dia kata mujarab berubat Ustaz, jin tak tindih dah. Dah aku bagi tahu suami dia tu. Jangan cepat menuduh jin. Dan kepada mereka yang kena sihir pemisah, anak kita ke, cucu kita ke, kita sendiri ke, kalau rasa benci kat pasangan kita, ada ubat ni. Ayat ni tolong baca, letak tangan kanan kat dada kiri, pejam mata, sebut. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, sebut dengan keberkatan ayat ni, jadikan pasangan aku bukan saja pasangan di dunia, jadikanlah pasanganku ini sampai ke akhirat. Jadikanlah rumahku, syurgaku
jadikanlah keluargaku syurgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menjadikan bagi kamu di kalangan kamu pasangan kamu untuk mendapat ketenangan, kasih sayang, dan demikian itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berfikir. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pejam mata tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah pasangan aku ini yang boleh menenangkan jiwaku, ya Allah. Jadikanlah anak cucu zuriat aku ini adalah mereka yang sentiasa mendengar kata-kataku dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ubat ini berada dalam rumah kamu, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Baca. Kalau nampak lain perasaan kita nak marah pada suami, pasangan, baca ayat ni, insya-Allah akan sejuk. Sebab Tuhan kata binimu tu untuk tenangmu, ketenangan suamimu itu. Ar-Rum 21. Balik rujuk manilah. Serabut dengan bini dengan suami, baca ayat ni. Itu antibiotik. Soalan seterusnya, jika ada orang ni di atas WhatsApp saya baca. Ada lagi nak tanya? Sila. Dan kalau tak ada nak tanya, saya nak tanya. 21 Ar-Rum. Ya, makanan sunnah bagus. Musim-musim Covid ni makanlah makanan sunnah. Bukan nak promote makanan sunnah, nama pun makanan sunnah. Nabi makan. Apa dia? Buah kurma, zaitun, terutamanya habbatus sauda. Musim ni makan, bukan minum minyak. Makan biji dia tu, buat makan kurung-kurung. InsyaAllah menjadi antibiotik untuk Covid. Siapa kata? Rasulullah kata habbatus sauda ni ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Kita nak percaya doktor ke nak percaya Rasulullah? Mau umat siapa? Ikutlah. Terutamanya kurma ajwa itu terlalu penting untuk kita makan kerana dia boleh menjadi penghalang ataupun pendinding daripada sihir. Rasulullah menyebut juga dalam hadis dia. Banyak kat Jitera ni kedai-kedai sunnah, beli. Dan saya nak tanya pula tuan-tuan dan puan-puan, ada yang berhajat nak buat rawatan dak malam ni? Darah tinggi, cimanis, jantung, saka, sihir, santak, muk, rumah seruk, nak ambil air tawar, air jampi. Tak lama saya pegang tak kepala 3 saat ya. Ada saka bakar merangkak jadi harimau, jadi monyet. Tengoklah lepas ni, jangan lari sudah lah.
Kalau pergi di klinik saya Kuala Lumpur, orang bersusun-susun, beribu orang sehari. Musim ni saya lari tutup dengan meja-meja, habis saya buat lari. SOP tak terikut, orang sakit dia tak ikut SOP tak. Jadi saya mari di masjid ni pada malam ni, mana nak ikhtiar tu boleh. Tapi dengan syarat melebihi 10 orang. Kurang 10 tak ada. Akak tangan nak tengok, nak ikhtiar. Akak lagu ni mati pucuk, confirm akak tinggi tangan. 6 orang, 7 nak 3 lagi, 8 9 10 beres. Walaupun satu kampung nak berubat malam ni pun saya tunggulah, sebab 10 orang dah cukup syarat dah. Mudah-mudahan. Dan saya nak tanya siapa ada Cimani tu angkat tangan. Akak tinggi-tinggi nak berdoa lepas ni. Cimani. Ramai juga. Darah tinggi. 2 akak tangan, 2 kosong. Alhamdulillah. Yang ketiga, sakit lutut. Mata penuh 3 dah. Sakit lutut. Mata kabur, mata kelabu angkat tangan. Pakai spek tak angkat tangan, nak nipu pun biar panjang. Jatuh. Mana mata kabur tu saya bawa semburan ni cukup bagus, sembuh dalam mata, bukan hand sanitizer ni, air zam-zam saya tolong isi, buh dalam mata. Mudah-mudahan bulan Ramadan nak baca Al-Quran cerah mata kita ni, air zam-zam ni ubat tolong sembuh dalam mata. Kalau beli lagu ni nak tuang payah, saya tolong isi dalam jembodoh ni, sembuh ya. Terutamanya suami yang payah mari masjid bangun sembahyang subuh tu, kamu sembuh ya. Kalau tak bangun juga memang dia hantu raya. Sakit-sakit sendi, lengan-lengan badan, sakit lutut, sakit belakang, saya bawa minyak ni, sembuh juga ni, minyak komunitas. Saya buat sendiri ni. Saya ceramah ubat perubatan. Saya bawa ubat-ubat lagu ni, ikhtiar. Ubat hospital pun ikhtiar, ni pun ikhtiar. Cuma satu berita baik saya nak bagi tahu anda, tolong dengar 2 minit. Kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung. Dengar molek ni. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, seteruk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai darah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki ni tua-tua kerak kencing tak puas, ataupun selip disc, bangun pagi sakit, tumit menyocok-nyocok, berjalan pun sakit, masa pagi tu utamanya darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, seruk, buah pinggang. Saya bawa sini penawar daripada orang asli ni. Tahu tak kayu apa ni? Siapa tahu? Yes, kayu apa je? Kemuning hitam. Ni tu bomo ni nampak pun. Dia kena kayu ni. Kayu ni rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak mutu ni. Rendang 3 minit dalam air panas, air jadi kuning, tak rasa kelak, tak rasa pahit. Minum air dia segelas sehari. Orang kencing manis darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna ada duit sakit? Ubat hospital kita makan daripada muda lagi. Terutamanya yang makan ubat darah tinggi sebiji sehari. Tolong angkat tangan. Dah start makan ubat darah tinggi sebiji sehari. Yes. Cuci balik buah pinggang kita dengan minum air kayu ni. Mudah-mudahan setahun 360 biji kamu telan. 10 tahun 3,600 biji menanggung buah pinggang, cuci balik dengan izin Allah. Ada kamu jumpa orang asli kena cuci buah pinggang? Tak ada. Walaupun dia minum air sungai, napi air kawin, tak ada rumah dia. Tapi buah pinggang dia sihat. Benda-benda lagu ni lah duk support dengan izin Allah. Tapi jumpa saya malam ni lewat dah. Kencing manis 20, darah tinggi 200, tak padang rendam dah. Buat orang tua-tua dulu, buat asah belakang pasu. Ni orang tua-tua dulu ni waktu dia sihat. Asah-asah, ambil gelas, ambil air cucu. Minum air asahan dia tu, ambil metak kencing manis, tengok turun mendadak dengan izin Allah. Tapi faham molek, saya kata rendam 3 minit, bukan telang, mampu kerah mau telang. Kayu ni besar ni, ada luar tu, tengoklah. Bawa tak banyak pun, belah-belah ketul je. Macam buku tak dia habis-habis lah. Saya bukan mari nak nego, mari nak suruh anda sihat dengan izin Allah. Boleh sembahyang tarawih hari pun kira syukur, alhamdulillah lah. Jadi memandangkan lepas ni kita ada rawatan, untuk akhirnya marilah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami makin berumur, makin tua, makin rajin untuk beribadah ya Allah. Jangan kau jadikan aku makin tua, makin malas untuk beribadah ya Allah. Dan matikanlah aku dengan husnul khatimah, dalam arti kata boleh mengucap dua kalimah syahadah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menjadi ubat bagi kami, menjadi vaksin bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.